Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kerana dapat berkongsi ilmu tentang belajar mengaji Al-Quran. Saya nak menceritakan tentang kepentingan Al-Quran dalam kehidupan kita, antaranya di dalam kita beribadah kepada Allah. Kalau tuan-tuan baca dalam description saya, memang saya ada sebut, adakah anda takut solat tidak sah? Adakah anda takut tak solat tidak sah disebabkan anda tidak pandai baca Al-Quran? Maksudnya, kebanyakan orang dia merasakan yang solat demo ni dah cukup bagus. Dia dah merasakan yang semua solat mereka yang sejak daripada akil baligh mereka solat yang dia telah diajarkan dekat sekolah agama, dan mereka solat seperti biasa tanpa upgrade bacaan mereka tidak upgrade Al-Quran dalam hati mereka. Bukan saya kata hati, maksud saya dia tidak upgrade cara bacaan dia. Sebenarnya dalam solat kita ada 3 rukun. Yang pertama rukun fi'li, yang kedua rukun qalbi, dan yang ketiga rukun qawli. Baik, saya nak tekankan bukan semua 3 rukun, tapi saya tekankan satu rukun. Sebabnya satu rukun ini ialah amat berkait rapat dengan Al-Quran, iaitu rukun qawli. Baik, tuan-tuan, apakah maksud rukun qawli ni? Rukun qawli ialah rukun yang menekankan bacaan dalam solat. Apa-apa bacaan. Rukun bermaksud wajib. Maksudnya bacaan yang wajib dalam solat, bukan semua bacaan. Misalnya doa iftitah tidak wajib. Misalnya doa rukuk, doa iktidal tidak wajib. Tetapi doa apa yang ditekankan dalam qauli ialah, rukun qauli ialah suratul Al-Fatihah, iaitu ibu kepada semua surah. Baik, jika seseorang itu solat dan dia baca Al-Fatihah sambil tunggang-langgang tanpa menghiraukan tajwid, baca sekali lalu je, asal boleh je. Baik, ini yang banyak kesalahan ramai orang. Ramai orang silap dekat bacaan tajwid. Kebanyakan orang ramai yang lancar bacaan mereka. Lancar memang, lancar. Kita dengar bacaan macam larian musim macam itulah. Alam nakhulqum mimma immahin. Mereka merasakan bacaan mereka itu dia punya huruf punya sifat dah cukup. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, huruf jika kita tertukar huruf dalam bacaan dan solat, maka kesalahan dia ialah kesalahan jali. Apa itu kesalahan jali, tuan-tuan? Kesalahan jali ialah kesalahan yang berat, yang mana tidak boleh diterima dalam solat. Jika kesalahan jali kita buat, maka solat kita terbatal. Boleh faham? Maksudnya solat kita ada untuk bacaan ada 2 kesalahan. Al-Fatihah, ini saya tekankan Al-Fatihah. Misalnya kita baca surah lain, nanti saya cerita. Al-Fatihah kita ada 2 kesalahan yang mana mengakibatkan kita terbatal solat ataupun tidak. Ada antara 3, iaitu 2 kesalahan, dan ini betul, iaitu yang pertama kesalahan khafi. Kesalahan khafi ialah kesalahan ringan yang mana boleh lagi diterima di dalam solat. Nanti saya jelaskan kesalahan khafi macam mana. Kesalahan jali ialah kesalahan yang tidak boleh diterima di dalam solat. Baik, contoh kesalahan khafi ialah, saya sebut khafi ialah kesalahan ringan dalam solat, iaitu kesalahan
panjang pendek. Kesalahan panjang pendek dan kesalahan panjang pendek dan kesalahan waqaf dan wasal. Baik, itu adalah kesalahan khafi yang mana tidak mengakibatkan terbatalnya solat. Boleh faham? Untuk kesalahan khafi. Baik, untuk kesalahan jali pula. Kesalahan jali pula ialah kesalahan yang mana kita menukar sifat huruf, menukar yang mana bacaan itu sepatutnya macam tu, kita tukar. Yang mana menyebabkan larinya makna. Bila larinya makna dalam bacaan kita, maka adakah Allah nak terima? Al-Fatihah merupakan surah, maksudnya ibu kepada surah, dan Al-Fatihah merupakan rukun qauli dalam solat. Kalau bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tetapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, contohnya kita tertukar nun di akhir, maka akan jadi Maha Penyayang ke? Jadi lain dah. Bismikallah, terbismika ke? Bismika maksudnya dengan nama engkau, lain pula jadinya. Jadi kalau kita tertukar ayat surah Al-Fatihah sahaja, surah Al-Fatihah kita tak lengkap sampai habis, maka terbatallah solat. Itu yang saya nak tekankan, supaya anda mempelajari Al-Quran. Amat penting, sebabnya ramai orang yang sangka solatnya sah, tapi sebenarnya tidak sah. Allah tak terima. Dia solat, malaikat angkat ke langit dia punya ibadah solat tersebut. Sebut ibadah solat yang kita solat ni, dia angkat ke langit dan dibukanya langit untuk diterima Allah. Tetapi solat yang tak diterima, contohnya Al-Fatihah, kita tukar-tukar makna, jadi ibadah kita jadi busuk. Ibadah busuk ni kita dah angkat bagi ke Allah. Memang taklah, Allah tutup, tak bagi. Nak masuk ni amalan kita, nak pergi ke, nak hadap ke Allah, Allah tak bagi. Allah ambil, Allah campak balik ke muka kita balik. Muka siapa? Muka yang malas mengaji ni, yang malu mengaji ni, yang sangka dia mengaji bagus, sebenarnya tak bagus. Baik, itulah kepentingan yang perlu kita jaga dalam Al-Quran. Tapi dalam solat, Jadi untuk kalau ada orang yang bertanya, untuk surah lain macam mana Ustaz? Contohnya surah lazim yang selepas Al-Fatihah kita baca salah, macam mana? Adakah batal solat? Okey, jawapannya ialah sah. Sebabnya itu tidak termasuk dalam rukun qauli. Itu masuk dalam sunat hayah. Baik. Jadi itulah kepentingan dalam solat. Bacaan kita perlu betul. Perlu ada tajwid yang betul. Ramai orang angkat remeh semua benda tu. Jadi saya sebenarnya baru belajar. Saya telah jumpa satu kaedah yang baru, iaitu kaedah yang dicipta oleh Ustaz Zakaria. Kalau tuan-tuan mungkin pernah dengar ataupun ada yang tak pernah, iaitu kaedah haraki. Kaedah haraki ni membantu orang-orang yang zero, yang tak ada basic langsung dalam Al-Quran, tetapi dalam masa 7 jam sahaja dia dapat baca dengan fasih. Macam mana cara bacaan dia? Minta siapa yang baru sentuh share. Okay, semoga dapat manfaat daripada ilmu-ilmu Al-Quran yang kita share ni. Yang pentingnya Al-Quran ni, saya ceritanya, Al-Quran ini penting dalam solat. Banyak orang yang sangka bacaan dia sah dalam solat, tetapi sebenarnya tidak sah. Allah tak terima pun bacaan kita. Boleh. Assalamualaikum Nazri Ahmad Zahiri. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih siapa yang like ya. Siapa yang like page saya. Terima kasih sangat. Saya baru nak bermula dalam
bimbingan. Saya nak membantu ramai orang lagi dalam membaca Al-Quran dengan betul dalam solat. Itulah kepentingannya. Baik, saya nak sambung balik tentang tadi. Baik, jadi Al-Fatihah merupakan perkara yang sangat penting dalam solat. Di antara kesalahan jali dan khafi itu perlu ditekankan. Kesalahan jali ialah kesalahan tertukar sifat huruf, tertukar antara sifat-sifat huruf yang selalu sangat orang buat silap. Antaranya huruf yang lebih kurang bunyi dia. Minta Syekh An-Nazri Ahmad Zahiri seorang je yang ni, tak apa, baru mula, tak sekejap lagi, dalam sebulan 2 bulan tu 100 insyaAllah. Doakan, amin. Baik, kesalahan jali ni yang perlu kita elakkan. Antaranya tertukarnya sifat huruf, antaranya ha dan ha bulat, ha pedas. Itu banyak orang silap. Dia sangka bunyi dia sama, macam huruf H. Macam dalam haraki dia mengajar tidak menggunakan huruf Al-Quran, tetapi menggunakan Rumi punya tulisan. Contohnya alif. Alif diguna sebutan dia dalam haraki adalah huruf A. Kurang jelas ya? Macam mana nak buat kan? Kena pakai mic patutnya. Dekat sikit kot. Baik, dalam haraki, ni saya jelas baliklah. Yang dia menyebut mengajar cara bacaan, nak bagi orang yang zero dia cepat dapat fasih, ialah dengan cara dia memperkenalkan huruf-huruf Al-Quran dengan basic yang kita belajar di sekolah, di tadika, iaitu huruf abjad A, B, C, D. Macam jauh suara ya. Tak ada mic dah pula. Okay, jelas tak? Lupalah bawa mic. Okay, baik. Okay, jadi tak apalah, hiraukanlah je lah. Terpaksa lah. Nantilah saya beli mic. Mungkin baru mula, kita belajar sedikit dulu tentang cara buat live ni. Tak pengalaman lagi buat live. Itulah, tak ada earphone pula. Tak bawa earphone. Okey, tak apa. Saya sambung. Okey, baik. Jadi bila kita dalam haraki dia mengajar cara membaca Al-Quran dengan tulisan abjad. Jadi murid-murid ataupun budak-budak suka. Contohnya alif. Tak sebut alif tapi sebut A. Ayam. Dia sebut ayam. Ba pula, ba. B, bola. B. Dia tak sebut ba. Sebab kalau orang sebut bata ni orang benci. Orang kebanyakan tak suka lah. Jadi itulah kelebihan kaedah haraki. Mungkin saya akan buat kelas menggunakan kaedah haraki, tetapi masih belum buat lagi. Saya akan mungkin buat live dululah. Nak tarik ramai orang. Saya nak bantu ramai orang untuk mengaji Al-Quran. Assalamualaikum, Pak Cik Din. Baru berlatih buat live dalam mengajar Al-Quran, insyaAllah. Tak share lah. Okay, baik. Lepas tu, itulah pentingnya dalam Al-Quran, cara bacaan dalam solat, cara bacaan Al-Quran kita. Sebabnya dalam kita membaca tu kita tak sedar yang solat bacaan kita tidak sah. Itulah, lepas ini pakai mic lah. Okay, dah azan isyak dah, insyaAllah kita sambung esok. Tak sempat nak baca Al-Quran. Suara tak jelas ya. Okey, tak apa. Kita sambung esok ya. Terima kasih siapa yang menonton, walaupun 2 orang saja tonton.
Okey, semoga bermanfaat apa yang saya kongsikan sedikit ni. InsyaAllah esok kita sambung balik. Selepas maghrib jangan lupa. Uh, saya akan save video ni dalam page, boleh tengok balik kalau siapa yang belum tengok. InsyaAllah sebab esok saya lebih advance, saya nak cerita tentang Al-Quran ni, kepentingan dia. Kepentingan Al-Quran dalam solat. Selain itu banyak lagi saya nak terangkan, dan saya akan ajar cara-cara bacaan, tajwid dan semuanya, dan saya akan membaca dan tonton ikut. Baik. Okey, terima kasih sampai menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.